الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Orang benda ke, dan dia meletakkan jasad kita di masjid untuk solat subuh jemaah, dan lepas tu mungkin kita ada zikir, ada wirid, ada baca Quran dan pergi belajar ke macam mana ke, buka online ke, dan dia yang mengizinkan. Itu baru cakap hari ni, pagi ni baru. Belum cakap malam tadi, dia yang bagi kita rezeki untuk buka, dan dia yang merasakan kita berniat untuk kita niat nak puasa pada hari ini. Pada hari yang ke-20 berapa? Berapa? Ni puasa berapa? 26. Nah, jadi malam ni malam 27. Macam mana yang saya cakap lah. Ada dua pendapat. Ada yang kata kalau puasa hari Ahad ni, dia jatuhnya Lailatul Qadar ni malam 29, dan ada yang pendapat kata malam 27. Malam ni lah. Tapi kita sebagai panduan lah. Sebagai panduan. Tak kisah. Panduan tu kita ambil lah. Ulama bagi panduan kita ambil. Cuma yang pentingnya kita bersungguh-sungguh lah. 10 malam terakhir ni kita sungguh-sungguh sikit. Jadi bila kita dapat rasakan Allah bagi nafas, Allah bagi ilmu, Allah bagi ni, Allah begitu, dan Allah bagi kita jadi orang Islam percuma tanpa kita cari, maknanya lahir daripada perut orang perempuan Islam, dan kita telah diistilahkan sebagai Islam. Dan Islam kita ni bukan Islam saja, diletakkan kita bawah naungan satu umat yang manusia yang paling istimewa atas alam maya. Itu nama dia Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, hingga kan dikatakan tidak salah. Tidak salah. Kalau kita baca tahiyat, tidak salah. Kita kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Tak salah. Malah ada ulama kata lebih baik. Kenapa? Orang yang betul-betul mengenal Rasulullah ni, dia tidak akan sanggup untuk memanggil Rasulullah ni hanya dengan panggilan nama sahaja. Begitulah yang patutnya. Maknanya bila kita tengok Allah, tak dapat tengok dengan mata, tapi kita tahu Allah yang beri segalanya, maka sepatutnya kita lebih gairah nak tahu Allah ni siapa, Allah ni macam mana nak kenal dia. Dan ulama' telah menyusun silibus-silibus ni, kenal Allah ni adalah perbandingan dengan makhluk. Jadi kalau kita kata wujud ni, kalau kita kata wujud ni, sifat wujud ni, maka pastilah dia ada satu perbandingan lah. Satu wujud makhluk. Dibandingkan itu mestilah pada tauhid ini wujud pada Allah. Ini zat Allah ni. Allah ni nama zat. Kalau makhluk ni, kalau kita tengok slide tadi, dia wujud dia, kategori dia adalah wujud majazi. Kalau kita tengok slide tu balik. Dan lagi satu kategori dia R.D. atau ada setengah guru juga panggil R.D. Ini R.D. Ini wujud R.D. Kalau yang ni hanya satu,
Yang ni dipanggil hakiki. Ni pembagian dekat sini lah. Ini harus sujud. Jaizul wujud. Ini. Dua ni. Ini pula. Ini apa ni? Dia jawab sikit. Wajib wujud. Wajibul. Itu nama dia wajibul wujud. Jadi perbandingan dia perbandingan pada 420 ni adalah makhluk lah. Perbandingan dia dengan makhluk. Okey. Jadi dia ada dua benda lah dari 420 ni. Itu mesti faham erti. Satu mesti tahu lawan. Jadi ini erti, ini lawan. Yang ni dikatakan perbandingan ni. Ini. Ni. Okey, kotak ni. Ini yang nama dia perbandingan. Allah dengan makhluk. Okay. Maknanya dia ada erti dia dan pastinya dia ada lawannya. Ini ertinya ada. Ini ertinya ada. Dan lawannya adalah ada. Kalau kita boleh faham the structure, itu tanda kita faham. Tanda kita faham. Kalau kita tak faham the structure, ni.
Ini nama dia sifat wajib. Bagi Allah. Dan di sini pula sifat mustahil. Ni. Sifat wajib inilah yang dipanggil dengan sifat apa? Kesempurnaan. Sifat kesempurnaan. Ini kesempurnaan. Ini nama sifat kesempurnaan. Saya nak pesan, jangan bagi slide pada orang tak belajar. Ini saya nak pesan lagi sekali. Sebab lagi sekali saya nampak slide saya dah berjalan merata dah. Saya cakap bukan saya tak nak bagi, nanti tak faham. Benda ni tak boleh belajar dengan baca tu. Nanti apa benda, kita takut salah faham. Jadi jangan bagi slide kat orang, jangan bagi pakat keluarga, adik-beradik tak payah. Dia nak tu dia masuk belajar, kalau tidak tak payah bagi. Saya nampak slide ni dah berjalan jauh lah. Okey. Cara ni boleh nampak tak ni? InsyaAllah Ustaz. Ni sifat Kekurangan. Okey. Lagi sekali. Apa lagi yang kita kena letak? Saya nak letak dulu. Dia yang kosong. Ni. Ni apa? Apa dia tak? Hukum akal Ustaz. Tak. Hukum akal. Itu step kedua. Step pertama dulu nak cakap apa? Ada tu sedia. Bukan. Itu bukan. Itu kedam. Wujud ni. Sifat ada ni apa? Kita mengapakan Allah itu ada? Esa Ustaz. Mengesakan. Mengisbatkan. Isbat. Dan kita nafi. Okey. Ni dua perkataan ni. Hukumnya. Ni dua perkataan ni. Dekat sini, ni satu. Ni satu. Saya selalu kita minta dengan Allah lah. Jumpakan saya kaedah yang paling baik dan paling mudah. Ilhamkan saya kaedah yang paling baik dan paling mudah untuk dapat beri faham, saya faham dan dapat orang lain faham. Di samping saya usahalah tengok guru ni kaedah dia macam mana, tengok ustaz-ustaz tauhid ni macam mana kaedah dia menerangkan. Itu satu usaha. Tapi yakinnya kita ialah Allah yang memberi kita faham, yang memberi kita kaedah. Dan bila kadang-kadang saya dengar juga rakaman yang saya mengajar, saya dengar macam guru-guru cakap lah, nanti engkau akan tengok, engkau sendiri tak boleh, engkau sendiri heran, kenapa engkau boleh cakap macam sini? Faham tak? Macam mana engkau boleh ada idea macam mana? Itulah dikatakan, sama ada engkau heran atau tidak, sama ada apa juga yang kau cakap, itu sebenarnya adalah aturan daripada Allah. Itu yang kita kena faham.
Jadi menguraikan benda yang untuk lebih faham ni maknanya dia kena hurai lagi dalam, dia kena hurai lagi dalam, dia kena hurai lagi dalam. Supaya bila kita masuk ke dalam, baru kita nampak apa sebenarnya. Kalau kita tengok dari luar, kita pun tak tahu apa sebenarnya. Itu yang dihuraikan oleh ulama ni, mengibatkan Allah itu ada dan menafikan Allah itu tiada. Oleh ini tadi jawapan tadi Siti Atikah jawab oleh akal. Oleh akal. Oleh akal. Maknanya dinafikan, diibatkan ni oleh akal. Dari sinilah datangnya mengatakan Allah itu wujud, dia jadi sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Dan di sinilah datangnya satu peraturan yang nama dia Hukum akal. nama dia apa? Cip. Akal. 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 Nama dia wajib akal. Ini dekat sini datang peraturan nama dia wajib akal. Dan sebab akal ini untuk dia terima Allah itu wujud. Nama Ansar Reja. Sekejap. Supaya akal ini boleh terima yang Allah itu wujud, dan perlu meletakkan dalil-dalil, perlu melihatkan kepada ni semua kotak-kotak ni, pemerhatian. Dan sebab itulah di sinilah, kat sinilah jatuhnya pembahagian yang kedua pada wajib akal yang dinamakan dia akan wajib akal nadhari. Ini nama nadhari ni. Kenapa nadhari? Dia memerlukan bahasan, dia memerlukan perbincangan, dia memerlukan dalil untuk mengatakan Allah itu wujud. Okey. Okey, tengok perlahan. Ini datang dari mana ni? Hukum. Ini adalah hukum. Ia adalah hukum. Lagi sekali. Banyak kali saya cakap ni. Hukum ni apa? Pada definisi pertama, Peraturan. Isbat hukum ni atau apa? nafi. Isbat Dulu. ataupun menafikan atau mengisbatkan. Dulu. Sebut nafi dulu. Nafi atau isbat? Isbat atau nafi? Tak apa. Ni pada peraturan pertama. Jadi sekarang ni wajib akal ni dia datang daripada mana? Daripada sifat apa? Jadi sifat wujud ada. Ni. Dan dia macam ke atas tadi, dia memiliki lawan. Dia memiliki lawan. Dikatakan
Okay, ada wujud yang pada Melayunya mudahnya tiada. Maka satu datang wajib akal, maka yang tiada ini datang pula lagi sifat, nama dia Mustahil. mustahil. Okay. Dan disebabkan dia memerlukan perbincangan, maka jatuhlah pada sini sifat dia dipanggil mustahil akal Nazari. duri. Okey. Lalu Ustaz Eja ZHO Ustaz. Nazari. Selalu Ustaz Eja ZHO. Tadi salah. Dia nun nazar. Zoro. Nazari. Nun doroya. Tak apalah, nak je rumah ni tak apa. Jadi kita sebut nazari. Daruri. Ni. Jadi, ini tiada adalah mustahil, wujud adalah wajib. Jadi dia punya pair dia kat sini lah. Dia pair dia kat sini. Ni dengan ni, dia lawan dia kat sini. Okey. Ini adalah perbandingan. Pada definisi yang pertama, dia menceritakan dan menetapkan menafikan ni. Okey. Pada definisi yang kedua, apa dia? Hukum ini adalah apa dia kedua? Ni basic ni kena pegang kuat-kuat. Ni basic ni hukum akal, hukum adat, hukum syarak, hukum arat. Basic ni maknanya hukum apa? Tu. Apa dia nama kedua? Berapa dah cakap lah? Cepat nak raya ni. Nak raya. Nak raya pula. Apa? Menetapkan sesuatu atau sesuatu. Ni. Menetapkan sesuatu atas sesuatu. Apa uraian dia ni pada kat wujud? Macam mana yang kita katakan dia menetapkan sesuatu atas sesuatu? Sesuatu yang pertama tu apa? Wujud. Wujud. Bukan. Menetapkan wujud Allah. Menetapkan selama ada wajib atau mustahil atau harus. Balik ke Ustaz? Menetapkan sesuatu sama ada wajib, mustahil, atau menafikan atau mengibatkan sesuatu. Atau menafikan atau mengibatkan atas sesuatu. Sesuatu yang kedua ni apa? Allah.
Wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Jadi akal dia mengatakan, dia menetapkan, wajib menetapkan sesuatu apa? Dia menetapkan wajib Allah itu wujud. Dan dia menetapkan mustahil Allah itu tidak wujud. Maknanya Faham? sesuatu yang first tu hukum dia, sesuatu yang second tu Situation dia, okey. keadaan dia. Keadaan. Ini contoh wujud. Kalau bakar lah. Kalau bakar. Kalau kidam. Kalau bakar. When you have a strong basic ni, kita ada basic yang kuat. Kefahaman basic yang kuat. Nanti kita akan nampak lebih mudah untuk memahami. Kita boleh tahu, oh ni, hukum adat. Makan kenyang. Itu nama dia, apa adat. Hukum apa tu? Makan kenyang. Wajib Makan pada apa? adat. Wajib adat. Itu nama dia wajib adat. Tengok, wajib adat. Bila dia kata hukum adat, maknanya menetapkan makan itu wajib. Sesuatu yang kedua ialah kenyang. Sesuatu yang pertama adalah menetapkan makan itu wajib makan Adat. kenyang. Dan hakim pada hukum adat ni, hakim yang mengatakan makan kenyang, tak makan apa. Hakim dia apa? Adat iaitu Apa hakim dia? adat situasi yang berulang. Hakim dia adalah berulang sekurang-kurangnya 2 kali. Mana nama dia ulang. Hakim dia adalah kebiasaan berulang. Selalu makan kenyang. Orang ni makan kenyang. Dan perkataan yang selalu dipakai, aku dah makan, aku kenyang. Tu. Jadi, hukum adat ni, dia punya hakim ialah kebiasaan. Hukum akal ni, dia punya hakim ialah akal. Hukum adat, kebiasaan adalah berulang. Hukum syarak, dia punya hakim ialah Syarak. perintah agama. Perintah agama itu nama dia undang-undang. Dia ada 3 hakim pada 3 hukum. Kalau hukum arat, hakim ni siapa? Perkara baru yang mendatang. Siapa hakim dia yang bawa perkara baru datang tu? Apa ya? Siapa hakim dia? Dalam ni berapa ramai? Banyak dengar suara 2-3 orang ni. 110. Faham? Bergantung pada situasi dia katnya. Hakim ni siapa? Kakek adventure tu. Siapa Takif? Syida Ustaz. Syida. Syida On the way balik kampung Ustaz. Syida Jalan. Ahmad Azidi tu yang pakai account husband tu. Bukan Ustaz. Okay. Oh, jalan yang ni. Okey. Baru nampak ayah tadi kat Minggit. Okey. Saya tanya apa tadi? Lupa lah. Kepada arat. Siapa hakim Aradi?
Siapa hakim kepada arat? Hakim kepada arat ini ialah apa? Ialah Quran, ialah hadis. Sebab apa? Quran yang hadis kata menyebabkan kita kena yakin hukum arat ni. Contohnya dikatakan hukum arat ni apa? Orang Islam, orang beriman masuk syurga, orang kafir masuk neraka. Jadi siapa yang hukum ni nama dia wajib pada arat. Wajib pada arat. Wajib pada arat. Arat ni maknanya mendatang lah. Siapa yang datangkan ni hingga kan kita kena terima sebagai wajib. Itulah di Quran, itulah di hadis. Okey. Jadi table ni mesti difaham dengan baik. Kalau nak belajar sifat 20. Kalau dalam kitab-kitab dia tak urai dekat table. Kita kena pandai faham diri je. Guru-guru dia cakap dulu masa kami belajar, mana ada table ni, tak ada table. Tapi daripada pahaman yang diberi, yang guru sungguh-sungguh belajar ajar kita dan Allah Ta'ala dengan rahmat dia beri faham. Dan kita tunjuklah macam ni. Dan kadang kita bincang juga dengan ustaz-ustaz, dia juga betul lah kata. Dia kata gitulah. Maknanya dia dah mengesahkan benda ni. Cuma mungkin dia tak tunjuk pada table lah. Saya pergi rumah, ni bulan Syawal nak pergi lagi sekali. Saya pergi rumah Tuan Guru Ahmad Ridaudin kan. Saya cakap dengan dia, Ustaz bagi saya apa nota yang Ustaz ada ke tak? Kata saya tak ada buat nota ni. Apa dalam kitab tu lah. Tak macam Ustaz ada buat presentation ke apa benda slide ke apa. Oh saya tak reti lah semua. Tak reti. Saya ingat bukan apa. Saya ingat kalau dia ada, saya nak banding. Dan apa yang saya tak ada, kalau saya tak faham apa dia cakap, saya nak tanya dia, saya nak masukkan. Itu je. Itu je. Tapi dia kata dia tak ada. Dia tak ada, dia kata. Lalunya saya buka kitab tu, dia kata itulah. Jadi paling-paling hampa nak catat mana tu. Itu. Benarlah Imam Syafi'i kata engkau mesti memiliki zakain untuk engkau menghasilkan ilmu. Zakain apa? Apa zakain? Cerdik. Engkau mesti memiliki cerdik. Cerdik ni dia dengan nazar tu dia boleh membicarakan sesuatu yang mengaitkan benda tu hingga memberi faham yang sebenar. Okey. Kalau ditanya, kenapa Allah itu wujud? Kenapa ada lawan pula tak wujud? Allah itu wujud berarti ada, lawan tak ada. Kenapa Allah itu khidam? Kenapa tak cukup ke dengan khidam? Hingga kan dia katakan Allah itu khidam, lawannya baru. Kenapa dikatakan Allah itu baqa? Artinya kekal. Lawannya? Binasa. Okay. The question is, war, are you there, war? Wah, war kutip dia zakat million sampai tak nampak dah kelas ni. The question, kalau saya tanya, kalau saya belajar dengan 110 orang guru ni, saya nak tanya soalan, Ustazah dalam ni. Saya tanya soalan, kenapa ada lawan? Perbezaan nafi dan isbat, Ustaz. Jawapan dia. Bila kita isbat, kita mesti nafi. Bila kita nafi, mesti ada benda kita isbat. Betul tak? Bila saya isbat Allah itu ada, saya mesti nafi Allah itu tiada. Nombor satu. Nombor dua,
mengukuhkan, menguatkan yang pertama. Budak ni bodoh, dia tak pandai. Nampak? Kalau saya cakap budak ni bodoh, cukup. Tapi tak cukup. Untuk menguatkan kata dia bodoh, dikatakan dia tak pandai. Budak ni dia baik, dia tak jahat macam budak lain. Untuk mengatakan dia baik, kita kata juga dia tak jahat. Dan comparing dia adalah budak lain. Allah ini wujud. Dia 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 ada. Dan dia tak ada. Dia tidak tak ada. Dia tidak tak ada. Dia ada. Dia tidak tak ada. Dan comparing tak ada ni adalah dengan makhluk. Makhluk ni sebenarnya dia tak ada. Tapi dia diadakan. Bila sesuatu diadakan, diwujudkan, dia tidak memegang title hakiki. Aku nak masuk bab satu ni. Okey, susah sangat ke? Atau saya nampak muka ada yang berkerut, ada yang muap, ada yang belajar sambil pegang Quran baca pun ada. Tutup Quran dulu, ni penting. Ada yang belajar sambil pegang Quran pun ada saya tengok. Tutup. Tutup Quran dulu. Dia penting. Tumpu. Tumpu dulu. Ini penting nak kenal Allah. Dan kalau boleh faham, cepat-cepatlah. Bersegeralah mengatakan dalam hati, mengucapkan dengan lidah, merasai dengan hati yang paling dalam, Alhamdulillah. Jadi kalau lepas mayang ni, kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Antara nikmat yang kita kena syukurkan, aku masih Islam, aku masih umat Rasulullah, aku masih dalam iman, aku masih berkendak nak buat baik, aku masih diberi ilmu untuk faham, aku ditemukan dengan kawan-kawan yang nak belajar, aku ditemukan dengan grup yang belajar, dan grup yang belajar ni pula aku faham, aku dapat saya nota, aku dapat simpan, aku dapat baca balik, aku boleh berubah daripada alam zulumat, daripada aku masuk lubang gelap bertahun-tahun, akhirnya Allah keluarkan aku daripada lubang gelap dan dia tarik aku keluar dengan rahmat dia ke cahaya. Pernah tak kita rasa syukur benda ni? Pernah tak kita utarakan satu-satu ni, syukur ini, syukur ini, syukur ini, syukur ini, syukur ini, syukur ini. Fabi ayyi ala rabbikumah tukadziban. Nikmat mana lagi kau nak dusta? Lembutnya Allah ni daripada kita faham, tak ada kita, dia gegar je pada kita, dia demam ke kita berhari-hari, dia goncang pada kita baru faham. Tak. Walaupun ada orang dapat situ. Tapi lembutnya dia, latif, lembutnya dia masukkan dalam hati kita, dia masukkan dalam akal kita, tiba kita, oh dah jelas lah, dah nampak lah. Ni. Dah nampak. Wujud dia dah nampak lah. Dan nanti insyaAllah satu hari nanti kalau saya padam semua kotak-kotak ni, dan kita boleh isi sendiri. Kita tahu mana nak letak isbat, mana nak letak nafi. Kita tahu kat mana sifat wajib, kat mana sifat mustahil. Okay, last one. Mengetahui dan meyakini segala perkara ini adalah hukumnya. Apa hukumnya? Wajib usuli. Okay. Kena highlight ni. Kena highlight ni. Okay, kita tengok ni boleh.
Macam saya kata tadi, kenapa dibuatnya bahagian ni untuk apa? Kalau dia tanya, kenapa dibuat bahagian najis bertujuan untuk apa? Tak bezakan. Ya, memang nak bezakan. Apa tujuan dia nak bezakan? Cara penyucian. Cara penyucian yang berbeza. Kerana setiap satu memiliki cara penyucian yang berbeza. Lepas tu dibeza-bezakan. Lepas tu Supaya dibeza-bezakan. kita tak silap Ustaz. Ha? Supaya kita tak silap cara nak tak mencuci. silap. Yes. Kalau kita kena najis anjing, kita tak basuh dengan tanah, 6 bulan lah kita tak buat itu, walaupun dia dah tak ada bau, selagi tak ada aturan tanah tu kita buat, 6 bulan dah semain itu tak sah kerana najis itu dikatakan masih ada di anggota kita dalam keadaan hukmi. Okey. Lepas tu nak kena samak ni, nak kena guna tanah. Jadi itu namanya berat. Sama juga macam ni lah. Macam ni. Ulama' ni susun kaedah-kaedah pembahagian ni supaya kita boleh membuat perbandingan dan cara faham itu apabila boleh membandingkan. Antara dikatakan faham itu selain daripada kita hafal, kita boleh bandingkan. Kita boleh bandingkan. Dan pembandingan untuk mengenal Allah ini tak lain tak bukan adalah membandingkan dengan masya Allah. Masya Allah ini nama dia apa saja selain daripada Allah. Dan nama dia adalah makhluk. Kalau ditanya, beriman kepada malaikat. Beriman pada malaikat. Malaikat ini jatuh dalam kategori apa? Masya Allah. Ha, Makhluk. Masya Allah. Masya Allah, dia jatuh dalam kategori apa? Tu tak kategori masuk apa ni? Dia jatuh dalam kategori jisim. Jisim. Okey. Bawah jisim ni dia jatuh kategori apa? Cahaya tak Ha, boleh. Kam juga. Alright. apa? Kam. Bukan arat lagi. Ni arat tak masuk lagi ni. Jauharfat. Bukan Jisim awal molekul. Lembut. Lembut. Jisim latif apa tu? Dia nak jatuh dari kategori latif. Cahaya Ustaz. Jisim bagi pada dua. Satu, Latif. Latif. kasif. Tu, Latif. aktif. Malaikat ni, kita kena beriman, dia ni jatuh dalam kategori latif. Nanti kita belajar kat sini. Dekat bab 5 pada malaikat. Okey. Siapa pergi PD pula. Siapa pergi Melaka, nanti saya akan mulakan belajar. Sebelum kita sambung, dulu kita berhenti dekat Ismail Syalid, kita berhenti kat mana? Mukhalafatu lil hawadis. Betul? Betul Ustaz. Betul. Baru nak mula dah habis lah. Masa dah habis lah. Jadi kita akan cerita dulu apa dia percaya pada Allah, macam mana percaya pada Allah. Apa dia percaya pada malaikat, macam mana percaya pada malaikat. Apa dia percaya pada Rasul, macam mana percaya pada Rasul. Ni 6 perkara ni. Macam mana ni maksudnya, macam mana yang kita patut buat supaya kita dikatakan beriman. Lepas tu, baru kita masuk patah balik ke belakang, mukhalafatu lil hawadis. Faham? Ini silibus dekat Padang Gunting. Tak sabar Tak Ustaz. sabar boleh. Tak sabar. Tak sabar nak belajar ke, tak sabar nak mandi laut. Lama mandi laut. Alhamdulillah ya Ustaz. Tak heran lagi dah. Lama mandi laut lah gila. Lama mandi laut lah, tunggu. Malam mandi laut ni lekit. Ni. Nanti kita nampak pada akal kita,
Oh, ni beriman pada Allah. Sampai kita boleh jauh, boleh rasa satu perasaan. Oh, ni dia beriman pada malaikat. Ini yang aku guna percaya. Benda tu tak banyak aku percaya. Tapi perkataan itu wajiblah pada tiap-tiap mukallaf sungguh di hati dia dengan tentu sungguh bahawa malaikat ini adalah gini. Kurang-kurangnya faham dulu dari segi beriman secara ijmal. What is ijmal? Bukal. Bukan. Kenapa dah 8.20 masing-masing dah datang apa? Tak ada kelas kot ni. Makcik-makcik dah balik kampung kot. Tak ada orang kan, aku balik je. 8.20 dah ada orang. Bawa cakap panjang umur pun nampak orang datang. Okey. Iman ni cara pukal. Memahami pukal. Daripada pukal tu, kita terima cara pukal dulu. Cara pukal ni macam apa tau? Macam baju bandel. Dalam karung guni. Lepas tu, tengok satu. Seluar, apa semua, baju, t-shirt, asing-asingkan. Macam pukal ni macam kita terima je borong lah. Asing-asingkan. Lepas tu, kita memahami cara mengasingkan dengan memanding. Ini baju, ni seluar, ni gini kan. Jadi, mengasing-asingkan benda pukal tadi, nama dia beriman dengan cara Tafsili. tafsil. Ijmali. Tafsili. Wajib beriman cara ijmal macam ni. Wajib beriman cara tafsil begini. Jadi kat PD ni nak ambil rukun 6 dulu. Rukun 6 ni. Sebelum kita patah balik pada sifat 20. Ambil rukun 6 ni. Terima cara pukal dulu. Nanti insyaAllah. PD juga dekat Padang Munting. Dekat Padang Munting. Allah. Asal apalah aku sebut PD ni. Ya, sebab P juga tu. P juga tu. P juga ke? abang. PK. Pergi belajar. PK, pergi belajar. Kita nak asingkan pukal ni. Nak asingkan, nak buang mana yang tak boleh pakai, mana fahaman yang salah dulu, yang tak erti, yang otak kosong, yang otak bengong, otak bodoh. Buangkan, isikan dengan benda baik, pilih benda yang baik aja, masuk dalam kepala dan detailkan benda tu, itu nama dia beriman secara tafsili. Lepas tu nak kena datang. Next nanti ada dekat Canberra Highland. Kat Indon ada ke kat Indon? Mana kat Indon? Macam tak ada je nama dia. Nanti kat Indon tengah set untuk nada kembara. Canberra Highland. InsyaAllah. Weekend juga kita buat. Jadi sikit faham lagi. Perlu tambah pula setiap minggu belajar Pakwiman. InsyaAllah. Silibus kita dekat kembara, silibus kita dekat Pakwiman ni kadang-kadang dia ada nampak berulang juga. Ada benda yang berulang. Dan insyaAllah kita akan nampak insyaAllah kita akan jelas dalam hati kita, dalam akal kita, dalam hati kita tauhid yang patutnya kita pegang selama ni. InsyaAllah. Lepas tu saya kata jangan punting kelas tauhid ni. Jangan punting kelas tauhid ni. Kalau tak tengok, kena cepat-cepat tengok dekat rakaman. Jangan tunggu seminggu baru cari. Jangan buat begitu. Nanti dah lama nanti ilmu ni merajuk. Tu merajuk Tu merajuk. Tahu orang merajuk macam mana? Kita panggil dia buat lau merajuk. Dia tak marah kita. Dia merajuk. Nanti kita baca dia pun tak erti. Dia tak nak faham. Dia tak nak bagi kita faham. Kenapa dia tak nak bagi faham? Dia merajuk. Kenapa? Kita ada mengutamakan benda lain daripada dia. Ilmu ni dia cukup sensitif. Tapi once dia dah masuk dalam hati kita, dia dah al-ilmi fi sudur, kita dah nampak macam-macam. Kenapa? Dia masuk, dia terangkan hati kita, menyebabkan kita nampak macam-macam. Oh ni, oh gini. Okey. Jadi dekat sini, pembahagian ni,
Satu, wujud ni dibahagikan dengan nama hakiki. Hakiki. Hakiki ni kita boleh kata inilah wujud yang sebenar. Ini wujud yang sebenar. Yang dikatakan laisal mawjud da illallah ni. Ini adalah wujud sebenar. Dan dia bersiri wajibul wujud. Satu. Wajib pada akal. Dia bersiri tiada permulaan dan tiada kesudahan. Tiada permulaan ni nama apa? Tidak. Okey. Tiada kesudahan ni nama apa? Bakau. Jadi dia cuma uraian, dia cuma kat sini je, kat bawah. Oh, dah ada tulis kat bawah lah. Tak tulis pula apa. Ni. Tak apa, dulu kali pula apalah. Ini hakiki ni, wujud sebenar. Oh, dah ada. Okey, tak tulis pula apa. Saya pun tak perasan dah tu. Tidak diciptakan 1, 2, 3, 4, 5. Dan perkataan ni hanya merujuk pada zat Allah dan tidak ada yang lain memiliki perkara ini. Yang ada apa? Yang ada hanyalah zat Allah. Hanya zat Allah yang ada ciri dikatakan wujud hakiki. Lepas tu, nombor 2, majazi. Majazi ni, perkataan majazi ni adalah dikatakan sandaran. Sandaran saja. Apa sifat dia? Ada permulaan, ada kesudahan. Tidak bersifat dengan qidam dan baqa'. Wujudan dia adalah harus pada akal. Dinamakan ia majazi kerana ia bersandarkan kepada kudrat, kuasa dan kehendak Allah, nama dia iradat Allah. Merujuk pada makhluk. Jadi 2 ni, ni satu. Dan ni juga satu. Ni 2 perkara ni. Dan ni juga dia adalah merujuk pada khususan, khusus dia rujuk kepada makhluk. Dan hakiki tu merujuk pada zat Allah. Okay. Bila ada 2 ni dan ada ni, tengok sini, maka inilah yang dikatakan apa? Ini dikatakan apa? Perbezaan. Perbandingan. Ini perbandingan. Ini nama ni comparison. Ini 2 ni. Ini perbandingan. Okey. Tak nak berhenti ni. Nanti peraya ke sambung. Peraya ke sambung. Nanti. Tengok sambungan dia pada slide yang ni dah. Ni dah. Sambungan ni sambung. Ustaz minta slide sebelum tadi Ustaz. Sebelum ni. Ni jap. Belakang ni sambung. Dah Ustaz. Ni satu.
Ni dua. Berubah Ustaz. Ni. Ni. Ni eh? Ni kan? Ya Ustaz, dua je. Dua je kan? Yang ni. Okey. Sekarang kita hantar je lah. Okey. Siapa nak tunggu, boleh tunggu. Nak keluar mungkin 2 jam. Okey. Siapa yang nak keluar, boleh keluar. Siapa nak kerja, boleh kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الحمد لله Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. الحمد لله 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 الحمد لله